Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam kemerdekaan. Gitu, merdeka ni. Oke, terima kasih yang bersama dengan saya waktu ini di live Facebook. Malam tadi kita di channel YouTube. Sekarang ni dekat Facebook pula ya. Tak kisahlah mana-mana pun saluran. Yang pentingnya dapat kita bersama. Terus bersama-sama, terus bersiaran, terus berkongsi maklumat. Okey, Muhammad Saleh dan Hanifah. Terima kasih banyak. Kita juga ada rakan-rakan kat sini, Muhammad Razmawi, salam dari Puncak Alam. Lawan tetap lawan. Kita ada Rozaidi Ali Husin, Abdul Habib Jamal Effendi, Nur Hafizah Cik Din, Fazri Abdullah Hatan, FRGM Samsul, Muhammad Faizal Wahi, Azam Nafis, Muhammad Yazid Ahmad, Ruzam Tarim, Zaf Agro Farm, Ami Abu, ZN Impian Niaga, Johan On, Samsudin Mahmud, Mat Jeram, Nur Janah, MH, Zainal Abidin, Amir, terbaik PS Syawal Rakyat, Syawal Keramat, membawa berkat susah senang bersama rakyat. Amin, kata Zainal. Ya. LK Wong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam tuan, lawan tetap lawan. Okey, terima kasih banyak kepada LK Wong, Zainal Abidin Amir juga. Kita ada SK Reformis, Mem Mala, FRJM Samsul, Salam Reformasi, Muhammad Zu, lawan tetap lawan. Kita ada FRG Samsul, ya, lawan tak lawan. Abdul Habib juga bersama dengan kita. Waktu ini terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang terus memberikan sokongan. Okey, seperti biasa saya peringatkan bagi mereka yang belum lagi subscribe channel YouTube saya di Fauzdan Channel, ya. Sebab kadang-kadang saya bersiaran ataupun buat live di channel YouTube. Pada waktunya kita buat di Facebook lah, ya. Jadi bagi rakan yang berada di Facebook yang belum lagi subscribe Fauzdan Channel YouTube saya tu, minta kerjasama untuk subscribe supaya kita perluaskan lagi. Okey, Nasir Muda, salam tuan. Muhammad Saleh. Okey, kita ada Azim Nazim, kuatkan keadaan di Pahang. Terima kasih banyak. Dia ada undi, pula dah, kata Abdul Habib. Sebab dia kata ada barrel, di barrel hari ini, katanya Parlimen tidak ada undi. Ya? Tak tahulah. Sebab yang kita faham, itu adalah titah keberitahuanku, supaya Perdana Menteri yang baru hendaklah menguji keabsahannya di Parlimen. Ya? Dan kita percaya, tidak ada tekanan daripada Pakatan Harapan terutamanya, dan juga pembangkang, jika diadakan juga undi percaya di Parlimen. Dan kita juga yakin bahawa mereka ada sokongan 114 seperti mana yang telah mereka buktikan, ya. Kononnya mereka ada 114. Baik, maknanya majoriti dia lebih kurang 4 orang lah, ya. Majoriti mudah 111, mereka memiliki 114, ya. Memang agak kerajaan yang agak tertekan, goncang dengan kekuatan sebenar itu. Ya. Sebab itu sebelum ini kita selalu sebut bahawa sekiranya kita memerlukan sebuah kerajaan yang betul-betul kukuh, seharusnya Pakatan Harapan itu, ya, wakil daripada Pakatan Harapan itu, calon Perdana Menterinya daripada Pakatan Harapan itu haruslah diangkat. Kita ada solid 105. Secara gabungannya kita ada 105. Sedangkan ketika itu PN hanya ada tidak sampai 100. Ya. Mereka cuma dapat top up sokongan daripada JPS. JPS ni seperti mana yang kita ketahui, dia akan memihak kepada siapa calon yang diangkat oleh Kebawah Tuanku. Ya. Jadi kalaulah Kebawah Tuanku itu hari terlintas memikirkan bahawa Anwar adalah calon Perdana Menteri, maka kita ada 105 campur dengan
18 JPS, ya, yang berjanji akan menyokong pilihan kepada Duli Tuanku, maka kita dapat majoriti 1, 2, 3. Kerajaan yang dibentuk mempunyai majoriti 1, 2, 3. Jumlah sokongan 123. Bermakna ini sebuah kerajaan yang dipikirkan lebih mantap daripada 114. Kalau maknanya 1, 2, 3 ni kalau 2, 3 orang buat hal pun, 2, 3 orang melompat, kita masih lagi tidak goncang kerajaan itu. Sebab kadang-kadang ahli parlimen ni dia boleh bertukar sokongan bila masa, bergantung kepada apa yang dia dapat. Jadi ini masalah dia. Kita menghadapi masalah dalam negara kita ini apabila kita mempunyai ahli parlimen yang tidak ada integriti, yang tidak ada prinsip, yang mudah dijual beli. Jadi untuk menghadapi keadaan ini, kerajaan itu harus mempunyai kekuatan jumlah sokongan yang kuat. Jadi 1, 2, 3 ini lebih kuat daripada 114. 114 ni jadilah kerajaan yang macam hari ni. Dia majoriti 4 orang. Kalau 4 orang ni tak dapat apa yang dia nak, maka kerajaan yang ada bila masa saja boleh tumbang. Jadi tak peliklah kita, parlimen yang dikatakan akan bersidang pada 6 hari bulan ditangguh, ditunda dan sebagainya. Kerana ada pula dia beritahu bahawa tidak ada undi percaya. Memang mereka akan lakukan apa sahaja kerana mereka tahu keadaan kerajaan yang ada hari ini tidak kuat dan tidak kukuh. Ini masalah dia. Bila kita meletakkan pilihan kepada sesuatu yang tidak kukuh dan tidak kuat. Jadi nak buat macam mana? Kita dah usahakan, kita dah cadangkan dan kita beritahu bahawa tidak ada pilihan sebenarnya kalau mahu kerajaan yang kuat kecuali mencari satu gabungan yang mempunyai sokongan yang solid. Jadi kalau dipikirkan semua gabungan parti politik yang ada pada dalam negara kita ini, hanya PH sahaja yang mempunyai sokongan yang solid. Bercampur juga dengan Warisan dan juga Pejuang. Kalau tak campur pun, kita masih lagi punya gabungan yang solid, sokongan yang solid. Kalau dicampurkan, kita dapat 105. Dan JPS sebagai sebuah parti yang sentiasa mengatakan bahawa dia akan ikut apa saja pilihan kepada tuanku, maka kalau dipilih Anwar Ibrahim Mitohi, kita dapat 105 campur 18, 123 lebih lah, 123. Kita mempunyai kerajaan yang agak kuat. Bermakna kalau 4 orang hilang, kita masih tak jatuh. 5 orang hilang pun masih tak jatuh. Tetapi apa yang berlaku, kerajaan yang ada hari ini adalah 114 sahaja. Jadi tak peliklah kalau kita tengok macam-macam sekarang ni, ROS pun dah buat U-turn banyak kali dah ni. Masa Mahaidin jadi Perdana Menteri, dia tekan UMNO supaya mengadakan mesyuarat agungnya. Pembatalan penangguhan dibatalkan kerana didesak supaya UMNO membuat pemilihannya, satu tekanan kepada UMNO oleh kerajaan Mahyidin masa tu. Bila Mahyidin pun tidak mampu untuk nak menekan UMNO dan akhirnya dia jatuh, dan naiklah juga kerajaan yang dipimpin oleh UMNO sekarang ni. Bila dipimpin oleh UMNO, maka ROS tertekan sekali lagi. Terpaksa tarik balik. Jadi kita lihatlah, itulah hasilnya. Bila kerajaan yang terbentuk itu bukan daripada kerajaan pilihan rakyat. Kerajaan yang terbentuk itu adalah kerajaan yang dipilih oleh ahli-ahli parlimen. Bila dipilih oleh ahli parlimen, maka inilah kesan dia. Kecuali kalau negara kita mempunyai ahli parlimen yang penuh integriti, yang bersih, yang tidak ada masalah. Jadi kita akan dapat lahir sebuah kerajaan yang bersih, kerajaan yang tidak mempunyai masalah. Tetapi kalau ahli parlimen itu, ahli parlimen yang kita kenal watak dan peribadinya, orang yang sentiasa nak mencari keuntungan, kepentingan peribadi, maka lahirlah kerajaan seperti hari ini. Bila orang yang ada kepentingan mengangkat seorang Perdana Menteri, sudah pastilah beliau mengangkat seorang Perdana Menteri yang boleh mengikut kehendak dia. Jadi yang jadi mangsa siapa? Yang jadi mangsa adalah rakyat. Mainan orang-orang politik seperti ini, akhirnya yang jadi mangsa adalah orang-orang di Wuhan macam kita ni lah. Baik, itu tak ada masalah.
ya. Mereka dapat gaji, ya, dapat pencen, kalau lama sikit dapat pencen, ya. Jadi kita lah yang jadi masalah. Nak salahkan rakyat tidak boleh juga, sebab kita nak salahkan rakyat, rakyat telah buat pilihan. Ya, rakyat telah buat pilihan yang tepat pada PRU 14 yang lalu bila mereka memilih Pakatan Harapan. Ya. Kelemahan pada harapan pula adalah apabila kita, ya, tersilap meletakkan seorang pemimpin yang kita rasakan boleh mengikut prinsip dan juga perjuangan kita, tetapi ternyata gagal. Bahkan bukan setakat dia gagal, dia letak jawatan, belum pun sempat rakyat nak tolak. Ya, sebenarnya walaupun kerajaan PH pemerintah kita tahu ada beberapa runtutan daripada rakyat, ya, tentang manifesto dan sebagainya, tapi ketika itu belum sampai tahap rakyat menolak kerajaan ketika itu, ya. Mereka mengkritik, mereka hentam kita, ya, mereka desak kita tentang manifesto yang dijanjikan, dan ada kita pun memberikan jawapan, ya. Dan kita cuba, kita daripada dalam pun di kalangan ahli-ahli keadilan, amanah, WDAP, penyokong-penyokong juga mendesak kerajaan waktu itu. Walaupun kerajaan ketika itu adalah kerajaan PH, kita sama-sama mendesak, ya, supaya manifesto itu diusahakan untuk dilaksanakan. Tapi malangnya ada beberapa kementerian yang penting dikuasai oleh orang-orang yang sememangnya mahu khianat. Ya, seperti mana kita ada Kementerian Ekonomi di bawah Azmin Ali, kementerian yang hampir dengan masyarakat, ya, yang banyak berhubung dengan masyarakat dipegang oleh orang kartel ini. Dan orang ini mempunyai perancangannya bukan untuk nak mempertahankan kerajaan PH, ya. Perancangan mereka adalah untuk menjatuhkan kerajaan PH agar mereka dapat muncul sebagai pemimpin di bawah kerajaan yang bukan kerajaan PH. Jadi kementerian yang ditunjuki oleh orang kartel ini memang satu kementerian yang selalu mendatangkan masalah di bawah kerajaan PH. Jadi kita tahulah bahawa pengkhianatan telah bermula daripada dalam, dan kemudiannya diberikan peluang oleh Perdana Menteri waktu itu, ya, dengan sengaja meletakkan jawatan, dan peluang ini diambil oleh orang yang tidak ada integritinya, ya, yang tidak memikirkan tentang harapan rakyat, pilihan rakyat dan juga mandat rakyat. Mereka juga sama-sama, ya, menyertai kumpulan-kumpulan pengkhianat ini. Ya. Akhirnya bentuklah kerajaan pintu belakang ataupun kerajaan tebuk atap seperti mana yang disebut oleh Haji Hadi. Okey. Kita ada siapa di sini? Okey. Betul ke ada 114 kata Abdul Habib? Ya, itu yang diumumkan. Mereka ada 114. Ya, wallahu alam, kita ni payah nak percaya orang macam ni. Suatu langkah syaitan, selepas langkah syaitan, mereka mengambil merampas kerajaan ini, mereka pun mendakwa mereka ada 114. Ya. Mereka kata mereka pun ada 114. Sedangkan ketika itu kita tahu Tengku Razali tidak menyokong, tidak langsung memberikan SD dia. Kemudian Muhyiddin selaku Presiden Parti Bersatu menyatakan Parti Bersatu sepenuhnya 100% menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Sedangkan kita tahu ketika itu Dr. Mahathir daripada Parti Bersatu dan juga beberapa orang, 5 orang tak salah saya, telah berada bersama dengan kita, ya, tidak menyokong Muhyiddin. Tapi Muhyiddin menyatakan kepada tuanku bahawa Bersatu solid sokong dia, maka campur dengan UMNO, dengan PAS dan juga GPS, mereka ada 114. Ya. Jadi mereka mendakwa begitulah. Ya. Kali ini pun mereka kata ada 114. Ya. Tak lari, 114, 114. Kerajaan 114 pun boleh sebut, ataupun kerajaan 69 pun boleh sebut. Ya. Okey, Rosli Dubawi, salam hormati, salam perjuangan, lawan tetap lawan. Ya, lawan tetap lawan dia. Kemudian kita ada Tinggal Razman. Kena pastikan akta lompat parti mesti digubal segera di Parlimen sebelum PRU 12. Jika tidak akan ada lagi kata-kata melompat setakat kali lepas PRU. Wan Faizul SYM clear lawan dalam daripada Tun Razak Charles King Nudursan. Okey, kita ada FK Wong, JPS bersama tak boleh percaya, tidak ada penurian.
GPS ni daripada mula-mula lagi, ya, masa mula daripada Syaitan, dia tetap menyokong kerajaan yang dipilih oleh tuanku. Sebab itu saya katakan, suatu Tun Dr. Mahathir meletak jawatan, sebenarnya kalau dia tak letak jawatan ataupun dia menyerahkan jawatan Perdana Menteri itu kepada timbalannya Wan Aziza, kerajaan PAS tidak jatuh. Ya. Yang lari hanya kumpulan Azmin dan juga kumpulan Muhyiddin Yassin di Bersatu, dan ketika itu GPS masih lagi menyokong kita. Menyokong kita ketika itu, ya. GPS ini menarik sokongan daripada kita setelah kebawah tuanku memberikan sokongan pengiktirafan kepada Muhyiddin Yassin. Barulah GPS pergi kepada Perikatan Nasional. Dan GPS penuh umum bahawa partinya tidak berada dalam komponen Perikatan Nasional. Sampai hari ini pun, ya, dia tidak berada dalam komponen Perikatan Nasional ataupun kerajaan yang ada. GPS hanya menyokong kerajaan semasa yang memerintah. Ya, saya pun peliklah cara politik macam ni, ya. Seolah-olah macam tidak ada prinsip. Siapa jadi kerajaan kita sokong, siapa jadi kerajaan kita sokong. Nampak macam pelisih pula, ya. Ini yang sudah dipraktikkan oleh PAS. PAS pun itu juga lah. Ya. Jadi tak tahu. Mana-mana Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun dia sokong. Sebelum ni Mahathir jadi Perdana Menteri pun diiktiraf Mahathir Perdana Menteri sampai ke 15. Kemudian Muhyiddin dia pun sokong. Sanggup, ya, susah senang semua Muhyiddin. Jatuh Muhyiddin disokong oleh Ismail. Jadi mudahlah, ya, kalau berjuang dalam politik macam tu. Ya. Akhirnya mereka sendiri pun tidak dapat angkat pemimpin mereka. Mereka asyik menyokong orang lain untuk diangkat. Ya. Kalau dia menyokong kepada parti yang betul, yang tepat, ya, parti yang nampak boleh menjayakan ataupun memajukan negara ini, tidak ada masalah. Masalahnya diberi kepada parti yang sama. Ya. PAS memberikan sokongan kepada kerajaan Muhyiddin. Beberapa orang menteri itu yang dikatakan oleh rakyat, ramai yang dikatakan sebagai menteri yang gagal, kerajaan yang gagal. Kemudian naik Ismail Sabri mengekalkan beberapa orang menteri yang gagal ini. Itu pun PAS sokong lagi. Ya. Jadi kita tahulah apa prinsip yang digunakan oleh parti PAS ini. Ya, mungkin prinsip dia, janji dia berhidup, janji dia dapat menteri. Ya, dia ada menteri di kalangan parti PAS, mana PAS boleh dapat dana lah, ya, untuk menghadapi PRU. Ya. Orang tak biasa susah, bila dapat susah dia lupa diri. Inilah dia. Ya, macam kita dah biasa susah. Ya, biasa susah, kita waktu kita merintah pun kita tak senang mana juga. Ya, saya masih ingat waktu kita jadi kerajaan, pejabat-pejabat parti, pejabat-pejabat parti PKR keadilan, dia di cabang-cabang masih juga tidak dapat bantuan, ya, yang sebenarnya yang sepatutnya lah, ya, macam bantuan bulanan dan sebagainya, ya. Banyak parti yang menghadapi masalah kewangan ketika itu. Ya. Kita tak boleh katakan waktu kita jadi kerajaan keadilan ini mewah, tak, ya. Mungkin boleh sedikit menarik nafas lega ketika itu sebab kita berjuang kadang-kadang kita yakin sebab kita tidak ada lagi musuh-musuh akan menggunakan undang-undang untuk menekan kita. Itu sajalah kelebihan yang kita ada suatu kerajaan PAS memerintah. Ya. Jadi nak kata kaya tak ada, ketua cabang pun tak dapat projek-projek, ketua cabang pun tak dapat macam yang biasanya ketua-ketua bahagian UMNO dulu. Kalau jadi ketua bahagian pun, ini sudah jadi orang kaya. Jadi ketua bahagian pun cukup lah. Jadi ketua umpat pun okey lah. Ketua cawangan pun boleh buat duit. Dalam UMNO ni dulu. Tapi dalam keadilan tak ada. Ketua ranting tak apalah. Dapat jadi pengurusi PKK pun dah kira untung lah tu. Dapatlah 300 sebulan. Itulah dia. Bezanya, ya, parti yang berjuang untuk rakyat, parti yang nak laksanakan reform, bila diberi peranan jadi kerajaan, dia tidak bertujuan untuk memperkayakan pimpinan-pimpinan. Ya. Cuma kita dapat rasa lega sikit sebab kita jadi kerajaan, kita rasa kita tidak ada lagi tekanan, ya, daripada pihak keselamatan dan sebagainya untuk mengancam kita, menekan kita, ya, tentang kegiatan-kegiatan politik yang kita bawa. Itu saja kelebihan, ya. Untuk jadi mewah, senang dan sebagainya tidak ada. Ya, tidak ada. Okey, yang dapat kesenangan, orang yang jadi kerajaan buat PAS dulu yang sempat nak melakukan satu perkara yang tak betul, mungkinlah. Ya. Sebab itulah bila
bila kita tak jadi kerajaan, mereka lompat keluar. Mereka tahu bahawa mereka ada masalah. Jadi cepat-cepatlah mereka keluar. Bagus juga. Kerana setidak-tidaknya keadilan tak perlu kita nak cari seorang-seorang ahli parlimen atau menteri mana yang makan duit yang tak betul. Mereka sendiri keluar. Kerana mereka takut kepada kerajaan yang baru ni beri tekanan kepada mereka. Seperti Xavier dan sebagainya, mereka keluar. Jadi keadilan secara automatiknya dapat dibersihkan daripada beberapa pimpinan yang sedemikian rupa. Okey, Muhammad Rahmat Omar, kita ada Muhammad Razmawi kata kerajaan memang tidak kukuh macam kerajaan PN, kerajaan yang diangkat bukan undi rakyat. Razman, PN Sarawak dulu sebelum PN15, sekarang JPS kalah demokrasi hanyut katanya. JPS ni sebenarnya dia ada masalah sikit dengan DAP, kita faham. Sebab itu dia agak sukar nak memberikan sokongan terus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu kita nak mengangkat menteri. Sebab PH di dalamnya ada DAP. Dan kita faham, inilah lama, bukan baru. Dia ada problem sikit dengan DAP. Mungkin DAP pun parti yang bergerak aktif di Sarawak. Jadi persaingan parti-parti di Sarawak ni banyak. Dan DAP adalah parti yang juga memberikan saingan yang hebat di Sarawak. Jadi kemungkinan itu ada masalah sikit. Mungkin perebutan, takut kepada pengaruh dan sebagainya. Jadi sepatutnya dalam parti politik ini tidak perlulah kita takut kepada pengaruh mana-mana parti. Kalau kita parti yang terbaik, kalau kita parti yang boleh mengambil hati rakyat, kita akan dipilih juga oleh rakyat. Tak perlulah kita merasa takut, merasa gundah gulana dengan mana-mana parti politik. Kita tunjuklah perkhidmatan kita yang terbaik. Prinsip perjuangan parti itu akan dilihat oleh rakyat dan rakyat akan membuat pilihan. Parti mana yang mereka lihat betul-betul mempertahankan prinsip, bukan nak mempertahankan satu dua individu dalam parti. Okey. Muhammad Saleh Hanifah kata kerajaan hari ini kerajaan Pusmilan Tunggal Wanggang. Zulkifli Malik, salam reformasi lawan tak lawan. Muhammad Rahmat Omar fokus. PRU K. Wong, kerajaan PN campur kerajaan Pusmilan. Pembentuk kerajaan tanpa memandang rakyat. Okey, Muhammad Nordin. Assalamualaikum. Salam perjuangan kita Muhammad Nordin. Waalaikumsalam. Yusuf Sabirun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada semua yang beri salam. Kamarul Hatta Muhammad Ali lawan dari Galing Kuantan. Muhammad Rahmat Omar, dalam pikat masih ada lagi sisa-sisa pengkhianat. Dan sebenarnya dalam mana parti pun memang ada. Mana ada parti yang bersih 100%, mana ada parti yang semuanya okey 100%, mesti ada. Kita bukan parti yang ahlinya di kalangan para malaikat. Kita adalah parti di dalamnya adalah manusia-manusia orang biasa yang ada kesalahan, ada kelemahan, ada kecuaian. Mungkin ada juga yang masuk parti kerana ini kedudukan, jawatan. Benda dalam hati, kita tidak boleh nak selam. Ini masalah Anwar Ibrahim. Bila dia jadi ketua presiden parti, dia tidak ada kelebihan atau mukjizat. Mukjizat boleh selam mati cicak orang. Dia tidak ada. Dia bukannya Nabi, dia bukannya Rasul. Dia manusia biasa macam kita. Tidak ada kelebihan untuk selam mana-mana hati orang. Jadi dia lihat pada zahir. Bila seorang itu memberikan sokongan pada dia, bila seorang itu ahli parti, dah lama berjuang, dia yakin, dia memandang positif. Dan kalau dengar aduan-aduan dari pihak lain, tidak mudah Anwar Ibrahim ni terus menerima apa-apa bisikan daripada orang kepada dia. Jadi kadang-kadang betul kita beri nasihat itu satu perkara yang betul. Kita tahu orang ini tidak boleh dipercayai. Orang ini ada hubungan dengan pihak musuh dan sebagainya. Kita beritahu kepada Presiden. Tetapi tidak boleh kita memaksa Presiden untuk menerima apa yang dicakapkan. Tugas kita hanyalah memaklumkan. Dan terpulanglah kepada beliau sama ada dia menerimanya atau menyiasatnya dan sebagainya. Dan kalau beliau yakin bahawa apa yang kita perkatakan itu tidak betul, maka akhirnya nanti akan terbukti dan beliau tahu sama ada kita betul atau pilihan dia betul. Kita pun dah banyak kali tunjuk dengan Presiden. Kadang-kadang tidak semua apa yang Presiden buat betul. Ada kalanya kita cakap betul. Sebab ini politik dia panggil macam khilaf. Satu tindakan politik. Keputusan politik. Bila sebut keputusan politik,
kemungkinan kita betul, kemungkinan kita salah. Ya? Contohnya dulu kita pernah menyatakan bahawa menyokong Tun Dr. Mahathir ini adalah satu keputusan yang tidak tepat. Waktu kita menamakan dia sebagai calon Perdana Menteri. Ya? Tapi pada ketika itu, golongan-golongan yang mahu dan yakin dengan Tun Dr. Mahathir menyatakan itu dulu. Ya, kita kena pandang ke hadapan untuk rakyat Malaysia. Mahathir ini orang boleh kita bentuk, berada bersama kita, kita akan tentukan, ya, dia akan lakukan. Jadi kita pun, ialah manusia, kita tak tahu apa yang ada dalam hati. Ya, maka akhirnya kita buat keputusan, diterima. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh kumpulan-kumpulan yang tidak bersetuju dengan Mahathir itu betul. Dan keputusan pihak pimpinan yang menerima Mahathir itu adalah keputusan ataupun tindakan politik yang salah. Ya, di sini kita nak katakan bahawa dalam mana parti memang ada. Ya, memang ada berbagai pendapat, perbezaan dan sebagainya. Tapi yang penting pada kita bahawa jangan prinsip itu, ya, jangan prinsip itu dijual beli dengan begitu murah harga dia. Biarlah kita berbeza pendapat, biarlah kita bergaduh dalam mesyuarat ke, bergaduh dari segi pendekatan. Ya. Yang pentingnya kita pegang pada prinsip. Sebab itu saya kadang-kadang merasa respect dan juga hormat kepada kumpulan-kumpulan yang dulu disebut kartel. Ya, di Pahang ni pun ramai dulunya kumpulan-kumpulan yang digelar sebagai kartel-kartel penguasa kota cabang. Tetapi apabila Azmin dan Zuraidah khianat parti, keluar parti, kemudian khianat sehingga jatuh kerajaan, kumpulan-kumpulan yang kita anggap sebagai kartel itu tidak ikut. Ya, tidak ikut bersama Azmin. Baru kita tahu bahawa selama ini kita panggil dia kartel kerana dia menyokong Azmin. Kita menyangkakan bahawa dia ini akan ikut Azmin keluar. Apatah lagi Azmin keluar ini mendapat kerajaan yang baru. Ya, kalau nak fikir kepentingan, lebih baik dia terus bersama dengan Azmin kerana dapat berada dalam kerajaan baru. Ya, tapi mereka tidak sertai Azmin. Jadi di situ kita harus hormati dia kerana dia berprinsip. Ya, dulu mungkin dia sokong Azmin. Atas penilaian di ketika itu, Azmin adalah timbalan presiden. Kemudian Azmin adalah lebih lama daripada Rafizi. Contoh, dalam pemilihan. Ya? Azmin lebih lama berjuang berbanding Rafizi. Kerana Rafizi bukannya nak katakan bukan orang baru, tetapi maknanya dia tidak ke hadapan ketika itu. Ya? Kita tahu dia bertugas, dia belajar, bertugas, bekerja dan sebagainya. Dan Azmin dilihat lebih lama. Kemudian jawatannya ketika itu adalah jawatan timbalan presiden. Jadi orang yakin bahawa Azmin lebih layak untuk meneruskan jawatan yang dipegang. Mungkin dia sokong Azmin ketika itu atas faktor itu, keyakinan itu. Apatah lagi Azmin pernah pengalaman mentadbir negeri Selangor. Ya. Jadi sebab itu mereka sokong. Tapi apabila sampai ke tahap Azmin dan juga Zuraidah ini mengkhianati parti, ya, mengkhianati presiden, parti dan juga ahli-ahli parti keseluruhannya sehingga peringkat menjatuhkan kerajaan sendiri, maka mereka tidak tergamak, ya, untuk bersekongkol dengan kumpulan-kumpulan kartel ini. Jadi sepatutnya kita harus hargai orang seperti ini, dan orang seperti ini ramai, ya, termasuk di Pahang, dan hingga hari ini mereka masih lagi istiqamah, ya, komitmennya menyokong presiden begitu kuat. Ya. Tidak ada lagi lah kita nak boleh sesuka hati kita nak kata dalam parti masih ada lagi kumpulan-kumpulan kartel. Ya. Walaupun saya tak nafikan, memang ada lagi yang duduk dalam parti ini masih lagi melihat kalau ada peluang, ya, kalau ada peluang mereka juga nak tubuhkan kartel baru dan sebagainya. Ya. Walau macam mana pun, kita yang pertama sekali bersangka baik. Itu yang penting. Bersangka baik sehingga kita betul-betul yakin bahawa ada kemudaratan yang dibawakan kepada parti, barulah boleh, ya, kita menuduh dia sebagai kartel dan sebagainya. Ya. Okey. Paling-paling tidak pun, kalau paling-paling tidak pun bagi mereka yang pernah bersama dengan kartel, apabila tidak lagi bersama dengan kartel, kita harap mereka ni sama dengan kita, ya, menentang kumpulan-kumpulan pengkhianat ini. Jangan kamu tidak ikut kartel, tetapi kamu berada dalam parti, kemudian berdiam diri. Ya? Jadi di situ akan menimbulkan
rasa curiga, syak, sangka orang. Sebab kamu dulu pernah aktif dengan kumpulan kartel. Tetapi kamu tak ikut dia keluar, kamu kekal dalam parti, tapi kamu berdiam diri. Jadi orang akan syak, kamu ni spy ke, tali barut ke. Jadi kamu harus ke depan. Macam mana kamu aktif dulu bersama kartel, sepatutnya kamu sekarang ni ke depan. Aktif bersama parti-parti, bersama dengan ahli-ahli yang di dalam keadilan ini. Buat kerja program, mengadakan hubungan baik dengan pemimpin, ketua-ketua cabang, jawatan kuasa dan sebagainya. Jangan memencilkan diri, jangan menyepikan diri, kemudian duduk diam-diam. Ini akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan prasangka kepada orang lain. Okey, Muhammad Rahmat Omar, dalam pikat masih ada lagi sisa-sisa. Okey, Yusuf hadirin, kita fokus pada PRU je, jangan sekali bersama dengan Atuk. Muhammad Rahmat Omar kata dengan cerita kerajaan sekarang bergolak sebab dipinggirkan di UMNO. Ini banyaklah terdengar desas-desus ya. Sehingga kan sebelum nak tukar Perdana Menteri pun beberapa kali mesyuarat. Dah tukar Perdana Menteri pun mesyuarat lagi. Adalah bendanya yang mereka rasa tak selesai. Ya. Dan kita sendiri dapat lihat, walaupun kita bukan ahli UMNO, tapi kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Ismail Sabri itu memang jelas. Ya. Mereka cuba untuk mensabotaj kepada kumpulan pro kepada Zaid Ahmadi ini yang dilantik menjadi menteri. Boleh dikatakan semuanya, hampir semuanya adalah kumpulan-kumpulan yang menyokong Ismail Sabri daripada kerajaan PN dulu. Daripada awal kerajaan gagal dulu, mereka yang menyokong Ismail Sabri itu dikekalkan. Kecuali saya lihat satu dua lah orang Zaid yang dilantik, yang lainnya semua kumpulan yang pertahankan Ismail Sabri suatu Mahidin jadi Perdana Menteri lagi. Di situ kita nampak. Dan kalau kita jadi ahli UMNO pun, kita akan rasa tak puas hati lah tak puas hati. Sebab kamu naik presiden UMNO kenapa kamu tak nampak timbalan presiden UMNO? Buat tak nampak. Tetapi kamu boleh nampak orang lain yang langsung tak menang pilihan raya. Kemudian kamu lantik senator untuk menjadikan dia menteri. Sedangkan kamu ada pimpinan kamu yang lebih berkelayakan, berpengalaman, berjawatan tinggi dalam parti, langsung kamu tak senaraikan. Di situ nampaklah permainan dia. Dan sebulan UMNO, kita tak ada masalah. Ini game UMNO yang cipta, daripada siri pengkhianatan pada bulan Februari tahun lalu. Memang ini game yang dimulakan oleh mereka. Kemudian pelantikan Mahidin pun mereka juga bermain game peranan yang besar. Kemudian menjatuhkan Mahidin juga adalah peranan daripada UMNO yang main keperanan besar untuk jatuhnya Mahidin. Kemudian naiknya Ismail Sabri pun adalah mainan mereka. PA cuma ambil kesempatan bagaimana kita boleh ambil kesempatan bukan untuk kepentingan kita. Kita dalam mana game yang mereka mainkan, kita cuba menyusup untuk mengambil kesempatan bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan pribadi Datuk Seri Rahim. Kita nak ambil kesempatan ini adalah atas usaha kita nak kembalikan semula mandat rakyat. Apa saja ruang yang ada, sementara nak menanti PRU 15 ini, apa saja ruang yang kita lihat ada untuk kita ambil peluang, kita cuba usahakan kembalikan mandat rakyat itu, kita akan cuba. Berjaya tak berjaya, itu lain hal. Daripada kita duduk, mengharapkan bulan jatuh ke 5. Nanti rakyat kata apa? Kami dah bagi kamu mandat kepada TH. Mandat kamu dirampas. Lepas tu kamu tak buat apa-apa. Sebab kamu dah ada gaji ahli parlimen. Kamu dah dapat jawatan, dah ada allowance ahli parlimen. Kami macam mana? Kami yang undi kamu. Sekarang ni kami menghadapi masalah pandemik COVID, pengangguran, makan tak cukup sebagainya. Siapa nak bela? Jadi atas sebab itu PH sama ada kita sekarang ini memberi kekuatan ataupun kita tak cukup kekuatan. Tapi selagi ada ruang yang dikosongkan atau ada ruang yang boleh kita masuk, kita mesti masuk kerana kita kena usahakan dapat mandat rakyat ini. Menang, kalah, berjaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Supaya rakyat tidak mempertikaikan kita. Kerana mandat yang mereka berikan kepada kita itu seharusnya kita kekalkan sehingga PRU yang ke-15 supaya rakyat boleh menilai sepanjang sepenggal kita memerintah apakah kita boleh menjadi kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan sebelumnya. Tetapi malangnya tidak sampai sepenggal
22 bulan berlakunya pengkhianatan ini, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus cari jalan ya untuk kita dapatkan kembali mandat rakyat. Kalau selagi ada ruang, ada peluang, kita harus berusaha ke arah itu. Ya. Jadi game yang ada sekarang ini, game di kalangan mereka untuk merebut kuasa dan jawatan bukan kerana rakyat. Walaupun mereka bercakap UMNO memperjuangkan rakyat, UMNO tak kisah siapa Perdana Menteri, asalkan rakyat dibela, UMNO menuntut macam-macam. Ya, tapi bila bagi peluang jadi menteri, apa yang mereka buat? Ya, apa yang mereka berjuang untuk rakyat sampai hari ini pun tak nampak apa-apa. Ya, sampai hari ini, sampai dengan cerita pun hari ini, apa-apa pusat pengajian, madrasah pondok yang mungkin bakal ditutup. Ya, kerana tidak cukup keuangan. Ya, saya ingatkan dulu sebelum ini madrasah Mu'tasenik je yang teruk sangat sampai bayar bil pun ya, tak boleh. Bayar bil api pun tak boleh. Ya. Rupanya banyak lagi. Hari ini keluarlah berita harian seluruh Malaysia. Mungkin banyak madrasah-madrasah, kelas pengajian, pondok-pondok yang akan tutup sebab tidak cukup keuangan. Ya, walaupun dah dilantik menteri daripada hubungan lebay, tetapi tidak lagi boleh menyelesaikan masalah. Sebab apa? Sebab kita cari penyakit. Ya, kita nak jadi kerajaan dalam keadaan negara ini diuji ya dengan penyakit COVID. Sedangkan kita tahu dalam Islam ini, apabila ujian menimpa kepada kita, kita haruslah bersabar dan menyerahkannya kepada Allah, usaha untuk mengatasinya. Ya, bukan kita dalam keadaan kita diuji dengan wabak COVID, masa itulah kita nak ambil kesempatan, nak rampas kerajaan, nak rampas kuasa dan sebagainya. Ini yang harus kita terima akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka-mereka yang rakus ini. Okey. Muhammad Rahmat Omar. Okey, kita ada juga Rasul Dibawi. Yusuf Sabirin. Kebetulan. Pejuang. Membala. Kena start balik soalan orang muda. Okey. Sekarang ni tidak ada pilihan lah. Ya. Sebenarnya kita dah diberikan peluang untuk melihat mana-mana parti dan negara kita. Dan tuan-tuan saudara yang mungkin tidak pernah menyertai mana-mana parti itu boleh melihat parti manakah yang sebenarnya, parti yang cukup menerima ujian, yang istiqamah dengan perjuangannya, yang tidak mudah dijual beli, ya, pemimpinnya tidak mudah menawarkan kepada orang sesuatu untuk dia naik dan tidak boleh juga mudah untuk dibeli oleh orang lain. Ya, kita melihat di zaman Najib, kita melihat di zaman Muhyiddin dan sekarang Ismail Sabri. Ya, dan kita lihat kepimpinan di bawah Tuan Anwar Ibrahim. Kita boleh nilai, bukan kerana kita taksub, bukan kerana saya seorang keadilan maka saya mesti puji Anwar Ibrahim, tetapi ini yang boleh kita buktikan dengan fakta. Ya, kalau Anwar itu orang yang boleh menawarkan kepada orang lain untuk dia naik, dia boleh lakukan daripada awal lagi. Ya, kalau dia jenis orang yang sanggup berkompromi dengan amalan rasuah, salah laku dan sebagainya hanya untuk dia jadi Perdana Menteri, dia boleh lakukan bila bermasa ya, dalam peluang-peluang yang ada. Tapi beliau berpegang ke prinsip ini, beliau tidak akan menawarkan apa-apa kepada orang lain dan orang lain pun tidak boleh mempengaruhi beliau ya, hanya kerana jawatan Perdana Menteri. Beliau sanggup tidak jadi Perdana Menteri asalkan prinsipnya itu tidak mudah untuk dibeli ya, untuk mudah untuk diberikan kepada orang lain ya. Jadi bila kita buat penilaian sedemikian, maka kita pilihlah parti mana yang terbaik untuk kita sertai. Ya, pertamanya bila kita sertai parti ini, kita lihat kepada pemimpin parti tersebut. Ya, perwatakan pribadi dia, akhlak dia, keadaan keluarga dia. Ya, soal pemimpin yang berjaya ni, pemimpin yang boleh mendidik keluarga dia, kita melihat keluarga dia pun hati sejuk. Ya, anak-anak dia, isteri dia, anak-anak dia, hubungan dia dengan anak dia, keadaan akhlak anak-anak dia ya, bukannya artis yang glamour sangat ya, sampai bangga nak ambil vaksin pun pakai macam baju dalam je kan, tunjuk orang sampai lah ya, anak-anak pemimpin walaupun nampak menjadi remeh, tapi itu penilaian yang juga harus kita lihat ya. Bila dia menjadi pemimpin parti, apatah lagi nak diangkat sebagai pemimpin kerajaan, kalau dia dapat bentuk keluarga dengan baik, insya-Allah dia boleh bentuk parti dengan baik, dia boleh bentuk kerajaan dengan baik. Itu kita nilai dari segi
luaran kita yang boleh kita lihat dengan mata kasar kita. Ya, sebab kita tidak boleh nak menilai dalam hati seseorang. Tapi kita lihat sejarah rekod perjuangan dia daripada muda, daripada peraja, daripada dalam ABIN, macam mana dia berjuang. Kemudian dia menjadi UMNO, apa yang dibuat dalam UMNO, ya, selama mana dia dalam UMNO ni, adakah dia memperkayakan keluarga dia, anak-anak dia, ya, ayah dia, seperti mana pernah saya ceritakan, ya, kisah bagaimana dia tidak bersetuju ayah dia diberikan tanah oleh kerajaan Sabah. Macam-macam, ya, yang orang ceritakan, orang perkisahkan tentang diri Anwar Ibrahim ini. Itu tentang diri dia, tentang susuk tubuh dia. Ya. Kita boleh lihat lagi tentang anak-anak dia, ya, macam mana anak dia belajar, ya, tentang isteri dia, ya, kawan, macam mana kawan seorang yang begitu lembut, ya, tak pernah nak marah orang, orang pun tak marah kat dia, kemudian dia tidak mudah tergugat dengan apa tawaran, bahkan tawaran Perdana Menteri ditawarkan bukan oleh orang lain, ya, bukan ditawarkan oleh UMNO, ya, bukan ditawarkan oleh Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri ini, ditawarkan oleh Tun Agong. Siapa lagi dalam dunia ini yang boleh menawarkan jawatan yang paling tinggi ini kalau datangnya, kalau tidak bukan daripada Tun Agong. Dia yang memberikan watikah pelantikan Perdana Menteri. Dia ditawarkan jawatan itu, dia menolak. Kenapa? Kerana dia ada jati diri, dia ada integriti, dia ada sifat amanah, ya, bukan seorang yang munafik, ya, yang sudah suka mungkir janji, ya, lupa janji apabila nampak jawatan, ya. Kan dia pegang pada janji, walaupun dia berjanji itu dengan siapa? Dengan orang yang pernah menjadi musuh dia. Dia berjanji dengan orang yang pernah menzalimi suami dia. Ya, tetapi bila bersama dalam rakan, pada dia bukan lagi musuh. Ini adalah rakan seperjuangan. Ya. Dalam kaedah Islam ni, bila kita berjanji, walaupun dengan orang kafir pun, kita berjanji, wajib kita patuhi. Ya, ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Berjanji orang kafir pun mesti patuh, mesti ikut. Apatah lagi kita berjanji dalam rakan perjuangan. Maka ini yang dilakukan Anwar Aziza. Dia tolak tawaran dari Tun Agong untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila kita menang, kerana katanya kita ada perjanjian, kita ada persamaan, persetujuan bahawa Perdana Menteri itu adalah Mahathir Mohamad. Ya. Kalau dia nak fikir Anwar itu rakus, orang selalu tuduh Anwar itu rakus, lebih baik Puan Aziza terima saja jawatan itu. Ya, kalau Mahathir nak marah pun dia nak lari 13 orang, kita tak jatuh lagi. Ya, dia ada 13 orang di parlimen. Katalah Mahathir marah, kita mungkin janji, dia lari. Dia ada 13 orang, kerajaan tak jatuh. Anwar Aziza menjadi Perdana Menteri, bebas saja Anwar, serah saja kepada suami dia jadi menteri. Boleh, ya. Tapi ini bukan Wan Azizah. Ini bukan keluarga Azizah dan juga Anwar. Ya, yang kita tahu, mereka tidak akan khianat pada rakan-rakan yang terjadi biasanya rakan-rakan yang mengkhianati dia. Ya, bagaimana sifat Wan Azizah ini, ya, macam mana kita lihat masa langkah Kajang, sepatutnya beliau menjadi menteri besar, ya, untuk menggantikan Tasri Khalid, mendapat sokongan daripada Pakatan Rakyat ketika itu dalam DUN kecuali PAS. Ya, memang kalau ikut perlembagaan tubuh negeri Selangor, memang dia lah jadi layak sebagai menteri besar Selangor ketika itu. Tetapi dia menghormati keputusan istana yang tidak berkenan, ya, seorang wanita menjadi menteri besar. Dan laluan diberikan, ya, oleh kepada Timbalan dia Azmin Ali. Dia berikan laluan, ya. Bahal dia boleh saja parti mencadangkan orang lain, tetapi dia kata dia presiden. Kalau presiden tidak boleh jadi menteri besar, apa masalahnya kita berikan timbalan presiden? Walaupun kita dengar Azmin ketika itu, sebelum itu pun dah ada main dia di belakang kan. Tapi bukan masalahnya dia di belakang untuk dia dapat. Masalahnya apabila Wan Azizah parti buat keputusan untuk merestui Azmin menjadi Menteri Besar Selangor. Jadi di sinilah kita dapat lihat bagaimana sifat dia, ya, Wan Azizah, Anwar Ibrahim. Dan inilah pemimpin yang bertuah yang kita ada dalam Parti Keadilan. Sebab itu saya menyerulah, ya, kepada rakan-rakan yang masih lagi belum ada menyertai parti, buatlah keputusan sekarang. Ya, sekarang ini bukan macam dulu. Dulu bolehlah kita kata saya tak nak terlibat dalam parti politik. Ya, siapa pekerjaan, ya, asalkan saya dapat gaji, saya dapat pension, ya, saya boleh makan dan sebagainya, tak kisah mana kerajaan pun, saya akan macam biasa saja, saya tak ada apa-apa. Ya, tak boleh saudara. Sekarang ni tak macam dulu. Sekarang ni bila kita tidak ambil tahu politik dan kita tidak membuat pilihan yang betul, bagaimana pihak jadi kerajaan, maka yang akan terima akibatnya adalah kita lah. Ya. Bukan orang politik saja yang terima, orang tidak ambil tahu politik pun, mereka pun
menerima kesan akibat daripada salah kerajaan yang memerintah. Ya. Jadi lebih baiklah kita sertai perkuatkan parti yang kita rasa boleh, ya, boleh kita tumpang perjuangan dia, boleh kita bersama dalam perjuangan dia, boleh kita perkukuhkan perjuangan dia. Sekarang ni nak jadi ahli keadilan mudah sekarang online. Kalau dulu susah juga lah, ya, nak pergi ke pejabat parti, nak isi borang dan sebagainya. Sekarang ni semua berada di hujung jari anda. Jadi kat sini saya nak share sikit macam mana. Okey. Jadi bagi anda nak tahu, ada juga yang tanya saya macam mana jadi ahli parti ni. Ada yang WhatsApp saya minta borang dan sebagainya. Jadi saya dah banyak kali kadang dia orang WhatsApp pesanan saya bagi link dia kan untuk nak jadi ahli parti secara online. Sendiri kita boleh daftar, ya, itu lebih baik. Jadi kalau tuan-tuan gunakan handset, ya, secara online atau tuan gunakan online, dekat Google tu tuan-tuan boleh type saja, ya, daftar ahli keadilan. Dekat Google tu tuan-tuan type saja daftar ahli keadilan, ya. Nanti tuan-tuan akan diberikan satu, okay, saya akan tunjukkan, ya. Siap. Okey, bila tuan-tuan type saja daftar ahli keadilan, dia akan keluar macam ni, ya. Ni Parti Keadilan Rakyat Pendaftaran Keanggotaan Baru. Jadi klik saja kat sini. Klik saja pendaftaran baru, dia akan keluar macam ni. Isilah, ya, isi nama kat sini, nama penuh, ikut nombor kenalan, ya, nama penuh, nombor kenalan, jantina, tarikh lahir kat sini, alamat kat sini, postcode dekat sini, bandar. Contohnya kat sini alamat, ya, postcode bandar mana, kalau Kuantan lah, kalau Ipoh lah, ya. Kalau Kansar lah. Okey, ni negeri Pahang, Perak ke apa ke. Okey, nombor telefon rumah kalau ada, nombor telefon pejabat kalau ada, nombor telefon bimbit ni wajib. Ini yang wajib diisi. Sebab apa tujuan dia? Sebab bila kita daftar online ni, ya, kita daftarkan nombor telefon bimbit yang kita guna. Ya, sebaik-baiknya jangan gunakan nombor telefon orang lain. Jadikan masalah kalau orang lain ni, ya. Elok guna nombor telefon kita sendiri. Kalau kita ada 2-3 nombor telefon pun tak apa. Tapi daftarkan nombor telefon yang aktif yang kita gunakan, ya. Masuk nombor telefon bimbit supaya selepas kita online ni, ibu pejabat akan hantar satu mesej untuk mengesahkan sama ada betul tak betul kita nak jadi ahli keadilan. Tujuan dia supaya tidak berlaku penipuan, ya. Takut orang lain tolong daftarkan, ya. Sebab itu kita sendiri daftar, masuk nombor telefon bimbit yang sah. Kemudian dia akan datang satu notis daripada pusat, ya, untuk mengesahkan kamu nak jadi ahli ataupun tidak, ya. Jadi kalau pengesahan tu tekan je lah link yang diberikan, ya. Okey, isi di sini nombor telefon bimbit, email kalau ada, kemudian negeri kelahiran, isi negeri mana, keturunan pilih, pendidikan pekerjaan ni pun isi lah kalau ada, kalau tak ada biar saja. Bidang pekerjaan ni pun isi, kalau dalam ni ada lah, ya, accountant, doktor, gigi, ya. Kalau tak ada apa-apa tulis saja yang lain-lain ataupun sendiri, kerja sendiri. Kenapa pesara, ya. Ni bidang pekerjaan ni yang ada tanda bintang merah ni wajib isilah. Ya, kelulusan pendidikan tertinggi pun sekolah rendah, sekolah menengah ke, ijazah muda. Kalau tak ada dalam ni ada lain-lain, ya. Sekolah Pondok An-Nur Tahfiz Montasenek ke, itu boleh tulis itu, ya, di lain-lain sekolah Pondok Montasenek, ya. Okey, aktiviti yang sertai, pilih yang berkenaan, pilihlah salah satu. Kalau nak masuk parti keadilan untuk apa? Untuk nak menyertai bantuan bencana alam, klik kat sini. Untuk kalau kamu kalau anda ni seorang berkelulusan undang-undang contohnya, saya nak masuk keadilan ni, saya nak berkhidmat untuk berikan bantuan khidmat peguam percuma kepada ahli politik yang didakwa kerana politik. Saya nak bantu mereka secara percuma, ya. Jadi masuk kat sini bantuan perundangan. Kalau kita ada kelulusan undang-undang lah. Kalau kita jadi ahli biasa nak bantu kempen, ya, nak bantu parti saja, jentera bergerak, ni ada. Klik kat sini. Saya masuk PKR, tujuannya adalah untuk bantu kempen pilihan raya ataupun kerja amal kemasyarakatan
ataupun kalau kita ni seorang yang pandai bercakap, pandai berceramah, motivasi dan sebagainya, kita ada pilihan sini. Saya masuk parti, saya boleh memberikan bantuan dari segi penerangan. Klik kat sini. Pengurusan ceramah, ya. Jadi sinilah. Klik saja mana-mana. Ya. Okey, cabang ranting yang ingin disertai, ya. Okey. Tadi negeri, contoh Pahang, ya. Di sini ada Johor, Kedah, Perak sini. Kita klik je. Kalau Pahang, klik Pahang. Kemudian cabang, dalam cabang tu ada banyak, ya. Kalau Pahang dia akan keluar sini. 14 cabang. Ya. Kalau kita orang Pahang, kita pilih Pahang, automatik di sini dia akan keluar 14 cabang kat sini. Ya, mengikut parlimen lah. Kita dalam keadilan ni, cabang mengikut parlimen. Kuantan, Indah Mahkota, Paya Besar, Pekan, Rompin, Muazzam, Rompin, Lipis, Rauk, Bera, Temerloh, dia akan keluar sini. Jadi pilihlah cabang mana yang kita nak masuk. Ya, cabang ini tidak tertakluk kepada alamat kita. Contohnya kalau macam saya duduk di Kuantan, ya, alamat saya di Kuantan, negeri Pahang. Tetapi saya tak nak masuk cabang di Kuantan. Saya nak masuk cabang di Temerloh contoh, ataupun di Lipis, ataupun di Bera. Ya, sebab kawan saya tu ketua cabang orang Bera, ya, baik dengan saya, dia minta bantu, saya bantu dia. Tapi saya duduk Kuantan, tak apa. Ya. Alamat tulis Kuantan, tapi dekat sini cabang tulislah di Bera. Ataupun Lipis. Walaupun lain negeri pun boleh. Ya. Contohnya bekerja di Kuala Lumpur. Tapi kampung kita di Paya Besar. Ya. Tapi bekerja di KL, di Selangor. Atau bekerja di mana-mana lah. Ya. Tapi kampung kita di Paya Besar, Kuantan. Ataupun kampung kita di Rompin. Jadi kita nak berikan khidmat kita nanti, nak bantu cabang di Rompin, maka alamat jangan ubah. Alamat tulis juga alamat di Pulau Pinang ke, Kuala Lumpur ke. Tapi bila nak daftar ranting ni negeri, tulis itu negeri Pahang. Okay. Cabang, itulah cabang mana. Ya. Di kawasan mana yang kita nak memberikan khidmat. Ranting ni kalau tak ada ranting, tak payah isi. Kosongkan. Kalau ada ranting yang kita daftar, masukkan ranting mana. Ya. Okey, jenis keanggotaan. Sini ada sila pilih biasa ataupun percuma. Kalau biasa ni percuma lah. Masuk percuma ni, anda daftar ni tak perlu bayar. Ya, anda daftar free. Anda hanya akan bayar apabila anda menghadiri Masyarakat Agung kali pertama anda hadir nanti. Ya, Masyarakat Agung tahunan. Di situ anda akan bayar RM2 lah. Ya, masa anda daftar ni free, percuma. Masa daftar ni. Kalau dulu kalau pakai manual borang dulu, bila kita hantar borang, kita kepilkan RM2 yuran, ya. Sekarang tak ada. Sekarang ni masuk daftar ahli percuma, cuma bila ada Masyarakat Agung tahunan, ya, untuk membuat pemilihan parti ataupun Masyarakat Agung, ya, setahun sekali tu, di situ anda wajiblah bayar yuran. Kalau tidak, anda tidak dibenarkan masuk ke dalam mesyuarat. Okey. Bila isi semua ni, kena kliklah akuan pemohon. Saya mengaku dengan benar dan jujur bahawa, okey, ni klik kan daftar. Ni klik daftar. Dia hantar ibu pejabat, ya. Ibu pejabat akan hantar satu mesej kepada kita untuk pengesahan. Yang terakhir, sama ada betul tak betul kita berminat untuk menyertai Parti Keadilan. Ya, ini seperti selalu saya sebut. Ya. Sekali lagi saya ulang, type saja dekat Google, daftar keahlian, daftar ahli keadilan. Dia akan keluar laman web ni. Keluar ni. Jadi sinilah kena isi. Ya. Walaupun kita negeri lain, nak berada di cabang lain pun tidak ada masalah. Ya. Tapi yang harus kita ingat, alamat kena ada nombor telefon ni. Ni wajib. Ya. Nombor telefon ni mesti ada lah. Kalau tidak ada nombor telefon, kita boleh tak masuk ahli. Bukan tak ada nombor telefon. Kadang-kadang orang tua-tua tak ada nombor telefon kan. Tak ada handset. Dah tua sangat ni. Jadi dia pun tidak ada handset. Dia pun tidak buka mesej. Jadi terpaksa lah menggunakan secara manual. Boleh juga. Ya. Minta borang, print borang. Sini dalam web ni pun ada borang dia. Kita boleh print. Akan isi lah. Isi manual. Kepilkan duit. Ya. RM2. Kemudian kita hantar ke ibu pejabat. Jadi sekarang ni ada cara mudah dia. Gunakan online. Kalau orang tua tak reti, anak-anak kena buatkan boleh. Ya. Tompanglah ya, nombor telefon. Kalau orang tua tak ada telefon telefon bimbit, gunakan telefon bimbit. Kalau tidak, gunakan telefon salah satu anak dia. Ya. Supaya untuk dapat mesej balas daripada ibu pejabat.
Okey. Saya harapkan semuanya dah okey. Ini nak promote untuk masuk ahli ni sebenarnya. Sebab kita dah semakin dekat nak pilihan raya. Jadi perlulah perlulah kita mulakan daripada sekarang gerak kerja kita daripada sekarang lah. Okey, saya atas pagar hanya menyokong pimpinan Tok Samarin ZN Impian Naga. Janganlah lama sangat atas pagar ya. Atas pagar ni kadang-kadang dia takut duduk atas pagar ni kadang tercucuk punggung susah kan. Eloklah masuk parti lah senang. Jadi kita ada rasa kasih dan juga sayang kita untuk parti tu, kerana kita jadi lebih semangat bila kita berada di dalam parti. Ya. Okey, Nira Cempedak, Tasnek, Ahmad Saifullah Razali, terbaik. Terima kasih Saifullah Razali, dia orang kuat saya ni. Ya. Ada lagi ke orang tak ada handset lah ni? Ya. Ada, boleh kata tak ada lah. Tapi kadang orang tua tak kerti kan, guna handset. Ini lama Nokia 3210 dulu, tak kerti nak ni WhatsApp pun tak ada kan. Tapi dia akan hantar melalui mesej sebenarnya ya. Malam balas itu dia hantar melalui mesej, bukan melalui WhatsApp. Jadi kita tolonglah bantu-bantu orang tua tak kerti tu. Tolong bantu dia macam mana nak daftar online. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya. Saya cuma nak tunjuk cara untuk mendaftarkan ahli kepada anda semua, terutamanya kepada walaun ya, yang mana telah bertaubat nasuha, yang boleh merasa bahawa parti lebay ini tidak lagi boleh diyakini, ya, tidak boleh dah berada dalam parti yang presiden semua, ya, presiden semua, tidak haram, tidak halal, tidak haram, tidak haram, 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 halam. Berkata almarhum Ustaz Sinar Kamus ya, halal ke haram, haram ke halal ya, nama jadi halam hukum dia. Ya. Okey, terima kasih banyak kepada Azman AB juga bersama kita hari ini, dia lagi Amin Said ya, orang lama ni, orang hebat-hebat lah ni, Mak Nordin, Supra Ahmad Saifullah, hari itu Rosali Bawi, Amiruddin Hanor, ya, Datuk Zainal ada kat sini, Datuk Zainal mana pula ni, tak pasti ni. Dekat musim panggil ni katanya. Musim panggil. Okey, Nasir Muda, Airi Azhar pun ada, iklan Zeledah kutip sampah hanya budak tak ada lah lepas ni katanya. PWS Anggun Tina juga bersama kita, Isa AK, Mem Mala, Rashamno, Yusuf Sabirin, daripada beliau, Rohata, mana yang sempat saya baca lah. Okey. Terima kasih banyak kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.